damage mereka. So anda kata mereka tak dapat ruang tersebut untuk farming dan stacking untuk Sicilian, mereka akan merasai kesakitan yang begitu besar daripada fasa early game sampai mid game. Anda kata mereka boleh survive sekalipun masuk ke late game, saya pasti RRQ Hoshi dah cukup itemization untuk tahan diri mereka daripada dikenakan kesengsaraan mahupun daripada Sicilian ataupun Leslie nanti. Namun kalau kita lihatkan untuk Leslie, dia ada true damage. Kalau dia nak buat item ketahanan sekalipun, dia perlu fokuskan kepada nyawa. Jadi perkara itu akan mungkin memberikan masalah kepada pasukan RRQ ataupun tidak, Syamilo? Dia sebenarnya kat sini untuk pasukan daripada Occupy Throne, mereka dah katakan, okay, pasukan RRQ adanya carry. Sekarang ni nak tak nak kita dah ambil kebal, kita ambil kebal je semua supaya carry ni lambat sikit nak burst yang penting, jadi dia akan burst yang mana hero kebal terlebih dahulu dan mungkin akan memberikan masa kepada Cecilian dan juga Leslie untuk dapatkan farm. Ya, ini terletak juga kepada rotation daripada Franco ini nanti. Mampu ke tidak dia membuka ruang kepada rakan-rakan dia untuk mendapatkan farming dengan lebih mudah dan juga berpeluang untuk mendapatkan kutipan kill demi Leslie tersebut. Ya, itu hanyalah strategi yang dibawakan oleh pasukan Occupy Throne dan juga RRQ Hoshi. Mampukah RRQ Hoshi bawa pulang mata yang pertama untuk pasukan Indonesia ataupun Occupy Throne yang bakal untuk mendapatkan mata pembalasan setelah kekalahan mereka dalam batch yang pertama. Mereka meletakkan strategi mereka, namun sekarang ni harapan untuk mereka pikul di dalam posisi masing-masing. Dan kita lihatkan adakah ini menjadikan satu perkara yang baik bagi kedua pasukan. Kita akan masuk ke dalam Land of Dawn untuk kita saksikan game yang ketiga pada hari ini di antara pasukan Occupy Throne menentang RRQ Hoshi. Okey, satu lagi tuan rumah di Indonesia yang akan bertarung pada petang ini iaitu RRQ Hoshi. Mampu ke tidak mereka memulakan perjuangan M4 mereka dengan result yang positif. Satu skin yang baik daripada Franco tadi. Skin legend baru sangat kemas. Dia punya hook tu akan jadi, boleh katakan, kalau anda hook 70% selalu kena. Kalau ada skin ni 98% semua kena. Nampak? Satu telah boleh keluarkan. Mulut masin, brother. Mulut masin tapi masih lagi awal. Walaupun dikenakan hook ke atas Vin, lihat damage-nya tidaklah mencukupi untuk mendapatkan sebarang kill. Vin macam early warning tapi sekarang dia dah tahu di manakah keberadaan Maro, so dia kena lebih berhati-hati. Ya, dia perlu berhati-hati terlebih dahulu. Sekarang ni untuk pasukan Occupy Throne, mereka perlukan masa yang banyak. Untuk Leslie, untuk Sicilian mengeluarkan power spike mereka, perlukan lebih pertahanan terlebih dahulu untuk mereka pastikan yang power spike mereka ataupun hero-hero yang mereka ambil ni boleh dapatkan farming yang selesa. Dan RRQ Hoshi nak tak nak mereka kena bergerak dengan lebih agresif. Benar sekali, mereka kena gerak lebih agresif kerana kita lihat bagaimana hero mereka, ya ada yang beberapanya perlukan level 4 tapi ada yang kalanya tak perlu pun level 4, boleh keluarkan damage yang lebih besar dengan basic attack mereka. Tetapi mereka bermain dengan lebih selamat, dapatkan farming dulu, dapatkan power spike dulu lebih dahulu. Yang paling penting sekali adalah kawal map sebab neutral objective itu yang akan membezakan antara kedua-dua pasukan ini. Di mana neutral objective yang kita bincangkan adalah pengambilan turtle dan selebihnya. Hawk sekarang ni perlu dijatuhkan terlebih dahulu. Sebenarnya Hawk masih lagi selamat. Electro final blow telah dibuka oleh Albert tapi masih lagi selamat. Namun begitu R7 flicker digunakan pakai untuk mendapatkan first blood tersebut. Albert sekarang ini menerima damage yang agak besar tetapi akan melarikan dirinya terlebih dahulu. Ya, berjaya untuk melarikan diri. Satu kill diberikan kepada pasukan RRQ Hoshi sebentar tadi, di mana R7 mendapatkan point kill tersebut. Jadi dia punya spell vamp dengan adanya Festival of Blood, 8 point tambah dengan 9 spell vamp yang didapatkan oleh R7. Jadi kalau kill berterusan diberikan kepada beliau, bermakna Terizla ini akan menjadi sangat-sangat kebal dan spell vamp dia akan jauh lebih tinggi, menyukarkan pasukan Occupy Throne untuk lakukan apa-apa. Maro masuk dalam perangkap sebenarnya. Ada dua crowd control di situ yang telah dibuka oleh Lemon dan juga Vin. Dan ini akan memudahkan lagi pekerjaan untuk RRQ mendapatkan turtle yang pertama ini. Tetapi Hawk berjaya untuk mencurinya sebentar tadi. Leo sekarang ini cuba untuk mendapatkan pembalasan kill tapi tidaklah berjaya. Namun cukup sekadar mendapatkan turtle itu sebagai ganjaran yang lebih ekstra. Ya, di mana turtle dicuri dengan hanya menggunakan slam-slam sebentar tadi. Hawk satu pergerakan yang baik. Leo, dan kali ini pada game yang pertama kita nampak yang dia tak selesa sangat untuk menggunakan Demon Slayer punya emblem. Kali ni dia gunakan Demon Slayer juga dan memudahkan mereka untuk mengambil objektif. Nampak yang mereka nampak yakin sangat sikit. Benar sekali, tapi lebih yakin untuk Maro cuba untuk mendapatkan kill ke atas Vin. Malah kill tersebut akan diberikan kepada Fury 77. Sangat diperlukan untuk beliau mencapai itemization yang diperlukan. Pasukan OT sekarang ni berbeza sikit daripada game yang pertama. Nampak lebih kemas sedikit gerak geri mereka. Nampak adanya tujuan apa yang mereka ingin lakukan di dalam setiap momen ini.
Ya, apa yang Adin katakan tadi itu betul, di mana setiap kali pengambilan objektif mereka ada berada berdekatan, di mana akan memberikan kontes. Sekurang-kurangnya akan cuba untuk mendapatkan kat bahagian atas terlebih dahulu. Skylar agak terlampau di bahagian hadapan. Walaupun berjaya untuk melarikan diri, telah dikenakan gol, tapi Skylar masih lagi selamat, namun tidak adanya physical attack ataupun physical penetration daripada emblem support tersebut memudahkan Glue untuk keluarkan damage, walaupun hakikatnya Glue bukanlah pengeluaran damage yang tinggi. Dan sekarang ni kat bahagian atas, Albert dia akan cuba untuk menculik sebanyak yang mungkin jungle pasukan OT. Walau bagaimanapun pasukan OT bergerak dengan lebih agresif juga, akan membaca segala rotasi yang dikeluarkan oleh pasukan RQ. Boleh dikatakan perlawanan yang pada ketika ini sengit dan tak seperti apa kita bayangkan. benar sekali. Dan kita lihat bagaimana kedua-dua EXP laner pun ada idea yang sama untuk cutting link masing-masing supaya mereka boleh rotate ke arah atas, kerana inilah kawasan seterusnya kemungkinan akan ada teamfight bakal berlangsung demi mendapatkan turtle yang seterusnya. Leo berada di bahagian belakang, wraparound cuba dilakukan dan berjaya untuk mendapatkannya dengan lebih mudah, dan heavy spin telah dikenakan ke atas R7. Nyawanya semakin lama semakin rendah dan akan ditumbangkan oleh Gado sebentar tadi. Adakah kill pembalasan akan didapatkan? Hulk telah bertingkat ke atas Vin, dan Vin menjadi mangsa yang kedua ke tangan Occupy Thrones. Ya, di mana dimulakan dengan sangat kemas sebentar tadi. Leo mendapatkan turtle yang kedua dan sekaligus kill kepada R7, kill juga kepada Vin, dan satu lagi Skylar hampir saja ditumbangkan, tapi Flicker terpaksa diguna pakai demi melarikan diri. Dan benar apa yang awak katakan, pakai legend skin ini naik hook rate percentage oleh Gado sebentar tadi. Ya, sangat kemas, satu hook yang baik, tapi Flicker. Begitu juga dengan penalty zone. Fury tidak mampu untuk lakukan apa-apa seperti mana yang awak katakan. Spell Vamp daripada R7 agak besar sebenarnya. 2 kill telah berjaya didapatkan di bahagian atas. Maro terlampau lama di bahagian atas dan terus saja dikorbankan oleh Vin dan juga Lemon sebentar tadi. Ya, dekat bahagian atas mudah untuk didapatkan terlalu ke hadapan, boleh dikatakan. Fury di bahagian bawah juga outplay yang baik daripada R7 sebentar tadi, dan itu yang seperti kita bincangkan, spell Vamp yang tinggi. Kalau ada split tu memang mudah untuk digunakan oleh player. Begitu juga dengan Rizla on the way untuk siapkan, kalau tak silap saya kat sini dia akan fokuskan Bloodless X terlebih dahulu. Dia juga ada item yang lain untuk disiapkan, fokus kepada penetration untuk keluarkan sedikit damage. Tapi Glue dengan adanya Molten Essence, dia step kali dia bertinggi, itu adalah extra damage. Benar sekali. Kalau kita lihat daripada sudut penguasaan map sekarang ni, Maro berjaya untuk menggunakan beladihan ke atas Vin sebentar tadi, tetapi jaraknya lah terlampau jauh untuk sesiapa datang untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan. Dan sekarang ni Vin keseorangan diri terpaksa menggunakan ultimate-nya demi lebih stabil, jauh lebih sustain dan sukar untuk pasukan RQ Hoshi datang ganking kat bahagian bawah. Mereka perlu fokus kat bahagian atas, tapi setiap kali mereka pergi kat bahagian atas, entah bagaimana Gado yang dapatkan kill, dan turtle kali ini didapatkan oleh Leo tanpa sebarang masalah, tapi terpaksa menggandaikan nyawanya ke tangan Lemon sebentar tadi. Penalty zone yang baik, tapi Flicker digunakan untuk melarikan diri. Satu hook yang cantik. Skylar masih lagi hidup dan R7 yang akan mendapatkan kill tersebut. Bagaimana Hulk pula berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan, mencari kill yang kedua sekarang ini. Skylar menjadi target yang seterusnya, tetapi sekali lagi Flicker berada di sisinya untuk menyelamatkan nyawa Skylar. Ya, Flicker berjaya untuk menyelamatkan nyawa beliau, tapi Albert sekarang masih lagi belum ada kematian untuk dia. Walau bagaimanapun, jarang kita saksikan Albert kehilangan objektif. Dan kali ini pasukan daripada Occupy Thrones, mereka menunjukkan belang mereka untuk menculik berhadapan retri dengan si Raja Muda. Benar sekali. 3 turtle 3 turtle berturut-turut telah berjaya didapatkan oleh OT, dan inilah turtle yang terakhir berjaya didapatkan oleh mereka, tetapi terpaksa menggadaikan nyawa. Tapi Maro hook dah cantik, tapi follow up tu mungkin tak cukup daripada sudut damage untuk menjatuhkan Skylar. Kalau ada lagi lebihan damage, mungkin kekemasan itu berjaya dilaksanakan. Tapi sekarang ini Hulk akan dikejar Flicker bersama dengan split bagi melarikan diri sekarang ini daripada kawasan tersebut. Sangat mengganggu tadi. Banyak skill telah pun dibazirkan kepada Hulk, dan masih lagi terselamat ketika ini dekat bahagian bawah. Tiada lagi objektif yang boleh dapatkan oleh pasukan RRQ. Tambah lagi, tiada turret yang berjaya untuk ditumbangkan oleh mereka sekarang ni. Tapi Albert sekarang ini 4 berhadapan dengan 1, dan Albert akan ditumbangkan dengan serta-merta. Adanya penalty zone daripada R7 cuba untuk menyelamatkan keadaan. Begitu juga dengan Vin. Tetapi R7 juga telah tergadai nyawa sebentar tadi. Leo double kill, 3 kill berturut-turut untuk pasukan OT, tetapi hook yang cantik dikenakan ke atas Lemon. Masih lagi bernyawa mencari satu lagi kill. Double kill untuk Lemon, tetapi Fury
77 kata, no way Jose, awak akan larikan diri. Tak ada cara untuk larikan diri. Sanguine Claw kemas, menarik ke belakang. Dan satu bad impact sebentar tadi. Dan mungkin itu bad impact yang stack dia dah sampai 3. Damage dia dikeluarkan sangat-sangat besar. Fury 77 dekat bahagian mid lane banyak kali dapatkan waktu yang baik untuk dapatkan satu lagi effort. Maro. Awak memang mulut masin. Saya tak tahu Dah apa cakap. makan lunch tadi, tetapi memang setiap kali hook telah dilepaskan oleh Maro, pasti akan adanya targetnya. Sekali lagi hook cuba dikenakan, tapi hampir Vin berjaya untuk membacanya dengan begitu baik sekali. Tetapi pertarungan yang seterusnya mungkin akan bermula di kawasan Lord ini. 5 ahli pasukan RRQC telah bersiap sedia. Sanguine Claw yang kemas daripada Fury 77 dan itulah dia hook dikenakan ke atas Vin. Vin telah dikorbankan dan ini kemungkinan lampu isyarat hijau untuk OT mulakan lot ini. Ya, di mana tiada lagi Kadita untuk memberikan ambush attack. Jadi Gado perlu berhati-hati. Lihatlah damage yang dikeluarkan kepada Albert, yang di mana Hulk akan memperhatikan pergerakan Albert. Satu lagi mungkin akan ada stack yang dapatkan ya, gerak-gerak. Okay, dah dikenakan stack. Dia tarik, Ustaz tarik. Albert akan dipisahkan daripada kawasan lot ini. Kita lihat bagaimana Dawning Light cuba dilepaskan dan Dio berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Hulk dijatuhkan tidak mengapa sebab dia dah jalankan tanggungjawab dia. Seven, satu lagi hook telah dikenakan ke atas pihak penalty zone. Serangan balas akan dikemukakan oleh RRQC, tetapi backup telah tiba. Fury 77 berjaya untuk menjatuhkan R7. Vin cuba untuk menyamakan keadaan, tetapi kita lihat Lemon di bahagian belakang. Dawning Light terus saja dipancarkan untuk mendapatkan kill pembalasan ke atas Maro. Maro punya hook sangat-sangat berbahaya sebentar tadi. Dan lihatlah bagaimana power spike telah pun tiba. Fury 77 dan juga Gado. Satu bad impact, satu tembakan daripada sniper Leslie tersebut menyebabkan pasukan RRQ Hoshi, walaupun target yang kebal, boleh dilepurkan dengan sangat pasal. Ini disebabkan critical true damage daripada Gado sebentar tadi. Apa yang menyebabkan RRQ dia 8,000 gol. punya performance agak sedikit kurang dekat perlawanan kali ini? Adakah disebabkan mental game yang dibawakan oleh Franco, yang dibawakan oleh Marus? Sebab selalunya terkena hook. Adakah pasukan RRQ agak sedikit takut untuk berada di bahagian hadapan, Adin? Banyak perkara sebenarnya, tetapi Maro punya hook itu memanglah salah satu punca utama sekarang ini yang mengganggu sedikit sebanyak rotation yang dikemukakan oleh RRQ Kochi. Dan sekarang ini Dio berjaya untuk menangkap Vin. Vin telah dikorbankan pancaran Dawning Light. Skylar yang akan mendapatkan kill ke atas Maro. Sekarang ini akan terus mari di bahagian hadapan. Perlu berhati-hati. Albert nyawanya begitu rendah, tetapi satu stun yang cantik dikenakan ke atas Leo, namun tiadanya follow up untuk mendapatkan kill. Jadi Roma berbalas Roma di dalam kawasan teamfight tersebut. Ya, tapi kalau kita saksikan sebentar tadi, perlawanan tersebut adalah 5 berhadapan dengan 4. Hulk berada dekat bahagian bawah melakukan split pushing. Kemenangan yang boleh dikatakan berpihak kepada pasukan Occupy Throne dengan membekalkan 4 pemain sahaja. Berlawan dengan 5, mereka dapatkan trade 1 berbalas 1. Dan ketika ini perbezaan gol, tak banyak. Tapi lihatlah bagaimana mereka mengambil objektif. 3 turtle, 4 turret. Dan pasukan RRQ Hoshi terpaksa bermain secara pertahanan. Dan sebut pasal late game, kita boleh katakan agak stabil. Cumanya, damage DPS yang boleh dikeluarkan oleh Cecilian jauh lebih besar nak bandingkan dengan Xavier. Benar sekali, dan masih boleh berasaskan continuous damage daripada Sicilian itu yang memberikan sedikit sebanyak keberkesanan yang tinggi ke atas RRQ Kochi yang masih lagi ada peluang untuk melakukan comeback di dalam perlawanan ini. Kerana kita lihat Skylar masih lagi ada ketipan kill sebanyak 2 dan hanya dijatuhkan sekali sahaja. Tetapi kita lihat sekarang ini pergaduhan di purple above ini. Vin akan cuba masuk dalam paruh. Tarikan yang cantik, tetapi di manakah pembunuhannya? Masih lagi semuanya selamat. Dawning Light telah dilepaskan untuk clearkan minion terlebih dahulu. Ultimate Snipe cuba menangkap seseorang tetapi tidak berjaya. Dekat bahagian bawah tadi ada seorang yang bersorak. Begitu semangat beliau sebentar tadi. Yes, yang tu. Ya tu. Ya, saya rasa dia daripada MENA. So, Saya tak pasti daripada mana, tapi bagus. Dia seorang je berdiri. Saya suka semangat ni sebenarnya. Ya, dia adalah orang cakap dia lelaki sejati. Dia tak gentar. Dia sama macam kita kat sebelah ni. Dia 3% tu dia, salah satu dia. Dialah tu. Dialah orangnya. Oh, dia Alkibi. Sebab daripada angle saya tengok, macam ada rupa bentuk macam Lafel sebenarnya. Tapi saya pasti bukannya beliau. Tapi sekarang ini, berbalik kepada perlawanan ini, kita lihat Vin dikenakan sedikit sebanyak damage daripada Ultimate Snipe. Gado Lord semakin lama semakin rendah nyawanya. Tetapi Hulk akan terus masuk dekat bahagian belakang. Cuba memberikan sedikit banyak pengacauan. Tetapi gerakan tersebut bukanlah gerakan yang bernas daripada pasukan OT. Kerana sekarang ini mereka terpaksa mengundurkan diri dan kemungkinan berikan lot ini kepada RRQ Kochi. Kita lihat satu heavy spin yang cantik. Fury 7 berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Vin, tetapi
Retribution mereka telah hilang sekarang ni dan Lot. ini merupakan lot yang mudah untuk pasukan RRQ gaduh macam untuk mendapatkan Albert sebentar tadi sebelum mereka melepaskan lot itu ke tangan Skylar. Itu kesilapan yang besar sebenarnya di mana Hub pergi dekat bahagian belakang agak terlalu awal sebenarnya. Kalau mereka biarkan sekurang-kurangnya nyawa lot tersebut sampai separuh ataupun lebih banyak daripada Retribution punya bar, saya rasa Hub melakukan kerja yang sangat-sangat baik. Tapi sisi lain daripada segi atomization dia siapkan Claw of Destiny dan juga Lightning Tranchon, damage yang besar dengan adanya Divine Glaive, penetration, magic yang tinggi menyebabkan RRQ Hoshi nak pergi ke depan pun agak sedikit sukar. Cuma yang kesilapan daripada pasukan OT menyebabkan mereka membiarkan pengambilan lot yang penting kepada pasukan RRQ dan kemungkinan besar berantus comeback kembali banyak untuk pasukan ini. Ya benar sekali. Dan RRQ Hoshi kalau kita lihat daripada Vin masih lagi belum melengkapkan full item dia. Satu hook yang cantik tapi Skylar terpaksa menggunakan flicker bagi melarikan dirinya terlebih dahulu. Dia banyak seakan-akan nak dijatuhkan tetapi masih lagi ada resources ataupun sumber untuk melarikan diri sebentar tadi. Namun begitu, pujian harus diberikan kepada Maro kerana sentiasa dapat saja peluang hook ini dengan begitu kemas. Ya, sangat-sangat kemas. Tapi lihatlah 5 orang main pasukan RRQ Hoshi berada dekat bahagian bawah. Begitu juga dengan pasukan OT. Tarikan tidak akan terkena walau bagaimanapun pancaran Dawning Light tersebut gaduh separuh nyawa dia. Dan sedikit sukar kepada Vin sebenarnya. Bermain Kadita, anda kena ingat adalah permainan Kadita untuk kontrol kawasan semak. Dan setiap kali mereka nak kontrol kawasan semak, setiap kali itulah sniper daripada Gaduh Ultimate Snipe mampu untuk memperhatikan kedudukan anda dan menyukarkan setup daripada pasukan RRQ Hoshi. Dan sekarang ni bagi pasukan Throne, apa yang mereka perlu lakukan adalah hook Maro kalau kena, mereka kena jatuhkan target dia supaya mungkin. Ya, tapi agak sukar sebenarnya kerana kita tahu Bloody Hunt adalah salah satu skill yang mengambil masa agak lama untuk dia dihabiskan. Dan peluang itu boleh diguna pakai oleh pasukan RRQ Hoshi, lebih lagi Vin untuk mendapatkan satu setup yang cantik. Petrify telah diguna pakai. Dan ini adalah satu ruangan yang besar untuk Maro gunakan Bloody Hunt. Kesilapan yang agak besar dilakukan oleh Vin sebentar tadi. Flicker dan juga Bloody Hunt memerhatikan Vin yang terlalu berada dekat bahagian hadapan tadi, menyukarkan pasukan RRQ Hoshi untuk bergerak agresif semula. Dan pasukan OT yang buat kali ini mereka mungkin akan kehilangan event target pertama. Ya, dengan minion sahaja sebentar tadi agak sampai sedikit sebanyak daripada pasukan OT tidak berjaya untuk mempertahankan inhibitor turret tersebut. Gaduh dapat purple buff atas effort daripada Maru sebentar tadi. Dia punya timing tu sangat-sangat baik. Tapi Gaduh, damage yang dikeluarkan 1900 critical true damage menunjukkan yang Leslie ni tidak boleh dipandang rendah lagi. Pasukan RRQ Hoshi perlu mungkin menggunakan effort yang lebih flicker ke bahagian hadapan. Tapi R7 Kizone telah digunakan. R7 terpaksa melarikan diri. Ultimate Snipe dilepaskan tetapi targetnya adalah Skylar. Namun begitu tiada pertumpahan darah yang berjaya didapatkan oleh pasukan OT. Tetapi Lord telah dihidupkan pada minit ke-17 sekarang ini. tiada penalty zone untuk R7. Jadi mereka boleh bergerak ke arah lot tersebut. Cuma jangan lakukan kesilapan yang sama. Albert mereka mampu untuk berlawan dengan Retri kali ini. Vin ditarik sekali lagi. Vin telah dikorbankan. Jadi perlawanan ini menjadi 5 berhadapan dengan 4. Advantage untuk pasukan OT sekarang ni. Akan terus masuk hold di bahagian belakang. Cuba mencari Albert. Mengganggu Albert dan sekarang ini. Tetapi kita lihat Lord semakin lama semakin rendah nyawanya. Begitu juga dengan Leo Gaduh. Berjaya untuk mendapatkan kill ke atas R7 sekarang ini. Kita lihat bagaimana Albert yang cuba untuk mendapatkan kill. Pembalasan Leo berjaya untuk mendapatkan Lord. Meninggalkan Maro dan juga Hulk sahaja yang hidup buat ketika ini. Sangat-sangat messy. Berterabur teamfight tersebut. Tetapi akhirnya Lord jatuh juga ke tangan OT. Lot dapat di tangan OT, tetapi tarikan daripada Maro kena tepat kepada Vin. Dia seperti tak boleh nak buat apa-apa langsung dengan adanya Bloody Hunt. Satu target telah pun ditumbangkan. Albert pilihan yang terbaik. Ya, tak apa mereka kehilangan Lot, tapi mereka sekurang-kurangnya menjatuhkan 2 pemain. Jadi kita akan lihatkan daripada segi instant replay terlebih dahulu di mana Leo nyawa sangat rendah tapi dia sedar yang dia penting. Jadi retribution perlu digunakan tepat pada waktunya. Dan mudah Albert agak sedikit terlewat. Tapi walau bagaimanapun kill yang didapatkan adalah kill yang mencukupi untuk mereka lakukan pertahanan. Benar sekali. Masih lagi bernyawa untuk RRQ Hoshi. Walaupun lot telah diberikan kepada pasukan OT sebenarnya. Sebab apa? Salah satunya adalah Skylar tak dijatuhkan. Yes. Skylar menjaga position dengan begitu baik dan mampu untuk mengeluarkan damage balas ke tangan pasukan OT. Andai kata Skylar ditumbangkan sebentar tadi, mungkin perkara yang berbeza bakal kita saksikan sekarang ni. Maro dalam posisi yang terbaik untuk melakukan hook tetapi akan membiarkan saja kerana dah tahu di manakah keberadaan pasukan pihak lawan. Ya, satu flicker dan juga hook yang baik sebentar tadi tapi tidak
terkena kepada sasaran. Kalau kena tu, itu memang akan jadi satu punca kemungkinan besar teamfight akan berlaku. Ini Immortality telah pun disiapkan oleh R7. Sekarang ni dia akan jauh lebih kebal nak dibandingkan dengan sebelum ni. Cumanya Albert perlu berhati-hati. Kalau lah Maru ada flicker tadi, saya rasa terus dia akan pergi gunakan pelatihan. Saya gemar apa yang dilakukan oleh Maru. Dia tak takut langsung untuk buat play-play yang begitu agresif, yang high risk, high reward sekarang ni orang katakan. Yes. Kalaunya dikenakan dan berjaya untuk diguna pakai, mereka yang akan dapatkan advantage tersebut. Tapi pada minit ke-20 ini, usahlah kita sembang pasal itemization. Walaupun ia ada 2 BOD di tangan Leslie, boleh memberikan damage yang cukup besar, tetapi lebih penting untuk marksman pada minit sekarang ini adalah positioning mereka. Positioning sangat-sangat penting. Tapi boleh dikatakan nak dibandingkan positioning Gaduh dan juga positioning Skylar, positioning Skylar jauh lebih baik. Cumanya pasukan OT perlu dapatkan Skylar terlebih dahulu. Saya percaya kalau mereka tumbangkan Skylar terlebih dahulu, pasukan RRQ Hoshi kekurangan daripada segi damage nak dibandingkan dengan pasukan OT yang kalau di mana Sicilian yang sekarang ni dah meningkatkan kepada contoh dia jadi macam marksman tapi dalam fasa mage. Benar. Seolah-olahnya ada 2 marksman di tangan pasukan OT sekarang ini. Dan apabila saya lihat itemization daripada Skylar, tak adanya Wind of Nature, tak adanya Immortality, salah satu item defensif. Jadi kalau dikenakan hook, beliau akan dimatikan, tapi masih lagi ada peluang kedua iaitu Immortality tersebut. Jadi perlu berhati-hati dan saya yakin beliau cukup fasen, manakala semua pemain sebenarnya fasen untuk apabila Immortality dah diletupkan, dia jual and then beli Wind of Nature. Saya pasti dia sempat untuk lakukannya. Dia ada satu masalah. Apa dia? Wind of Nature tak boleh efek dengan Leslie. Harap-harap dia somehow dia boleh selamat dengan rakan-rakan dia menyelamatkan dia nanti. Dia true damage yang menyebabkan kemudian besar Wind of Nature akan menjadi sia-sia. Walaupun bagaimanapun, seperti apa yang Adni katakan, secure sekurang-kurangnya, berikan sedikit peratus untuk survive dekat bahagian teamfight. Hook tidak akan terkena kali ini, tapi Gaduh dekat bahagian belakang, ultimate snipe. Jadi kedudukan pasukan RRQ Hoshi telah pun diketahui, tapi Gaduh Zoning light semakin lama semakin berbisa sekarang ini. Perlu berhati-hati, perlu back off untuk hit minion bagi mendapatkan lifesteal-nya semula. Tetapi kalau kita lihat daripada sudut positioning, Lemon di bahagian paling belakang sekali, Skylar akan duduk diam saja, tunggu saat yang sesuai untuk menonjolkan diri. Ya, di mana penonton pun telah berdoa di bahagian bawah sebentar tadi untuk menyaksikan pasukan daripada RRQ Hoshi mampu tidak mereka dapat Vin dekat bahagian belakang. Diketahui Diorang tahu Vin dekat mana dan Vin telah dikorbankan dengan serta-merta. Leo akan menggunakan heavy spin yang menolak Skylar dekat bahagian belakang. R7 akan berikan fokus dan Leo seorang diri saja yang telah dijatuhkan. Dan kita lihat bagaimana Lord akan didapatkan oleh Albert sebentar tadi. Kemenangan yang besar untuk pasukan RRQ Hoshi walaupun hilangnya Vin. Saya dah macam percaya sekarang ni Vin memang sengaja nak korbankan diri dia sebentar tadi. Dia sebenarnya Leo tak perlu pergi ke hadapan. Dia gunakan heavy spin, baik. Tapi untuk mengunci satu pemain dan tiada balasan langsung, follow up tak ada. Jadi merupakan itu tindakan yang agak sia-sia sebenarnya. Sangat sia-sia kerana mereka dah buat teamfight itu jadi 4 lawan dengan 5. Jadi tak perlu bergerak dengan agresif untuk mendapatkan Skylar. Cukup sekadar securekan Lord tersebut. Tapi sekarang ini kita lihat momentum berada di tangan pasukan RRQ Hoshi. Lord akan mara di bahagian atas dan pasukan RRQ Hoshi akan cuba mencari peluang untuk mendapatkan at least 2 inhibitor turret yang masih lagi berdiri untuk pasukan OT. Lord tiba dekat bahagian atas terlebih dahulu. Pasukan RRQ Hoshi sepertinya mereka akan merancangkan sesuatu pergerakan yang mungkin akan menamatkan game ini. Mereka adalah tuan rumah, sepertinya mereka inginkan kemenangan tersebut. Hulk berada dekat bahagian hadapan. Begitu juga dengan Maru. Kalau dia kena hook pada target yang betul, agak sikit berbahaya penalty zone. 3-man penalty zone daripada R7 begitu baik. Tetapi di manakah follow up, kita lihat bagaimana RRQ Hoshi sangat berdisiplin. Ingin mendapatkan inhibitor turret terlebih dahulu. R7 masih lagi ada Immortality. Pacaran Donny Light dekat bahagian belakang. Fokus akan diberikan terus kepada bahagian hadapan sekali. R7 berjaya untuk mendapatkan Leo. Albert akan menjatuhkan Gaduh. Satu demi satu daripada pasukan OT akan ditumbangkan. Dan Crystal terbentang luas untuk pasukan RRQ Hoshi menamatkan perlawanan ini dengan 1-0. Ya, 1-0 telah dimiliki oleh